Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni tazkirah berkenaan dengan ketuhanan, iaitu saya mau kalian sedar sebenarnya kita tidak boleh faham tentang Allah. Zero. Satu pun kita tidak akan tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit pun kita tidak akan tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan lagi kita ini tidak wujud. Yang tahu diberitahu, kan? Jadi bagaimana cara Allah beroperasi, menjalankan kehendak dia dan sebagainya di luar pengetahuan kita. Apa yang kita tahu adalah yang dia mau kita tahu. Tapi walhasil yang tahu pun yang diberitahu. Kan? Jadi balik pada pimai tang tu jugalah. Pimai tang tu juga tu orang Penang punya bahasa. Pergi balik kat situ juga. Kita tidak akan tahu walaupun sebesar hamba tentang pengurusan Allah Subhanahu Wa Taala, mentelah lagi kita tidak wujud. Jadi ingatkan sebelum kita masuk dalam tazkirah kita malam ini, bahawa cara Allah Ta'ala beroperasi di luar pengetahuan kita. Mentelah lagi kita tidak wujud. Lagi kita tidak tahu. Itu ingat dalam minda kita sebelum saya masuk dalam tazkirah ini. Okey. Jadi kita sudah dalam dia yang maha berkuasa. Dia kuasa dia esa. Dia tidak kongsi dengan sesiapa pun. Kuasa dia pun esa. Komplit, penuh. Tidak dia berkongsi dengan sesiapa. Hak dia, hak mutlak dia. Dan kita tak boleh tahu. Pasal kita tak boleh tahu, kita tak wujud. Macam mana pun kita tidak boleh tahu. Kalau nak tahu, wujudlah. Cipta diri sendirilah kalau nak. Kalau kita tercipta daripada dia, tak boleh tahu. Air batu atau ais di atas lautan tidak akan kenal lautan. Tidak akan pernah kenal lautan. Nah, kan? Air batu atau ais di atas lautan tidak boleh kenal. Kerana ais itu atau air batu itu hanya manifestasi. Tidak ada wujud sebenar wujud. Kita pun manifestasi. Tidak ada wujud sebenar wujud. Walhasil balik asal. Dia yang permulaan dia dan akhir dia. Yang zahir, yang batin dia. Kita tidak boleh tahu tentang dia sama sekali. Kita ingat kita tahu, tapi tidak. Yang tahu diberitahu. Itu kan. Jadi dia berkuasa atas segala sesuatu tentu. Sekarang kita kata pada diri kita, aku berkuasa di seluruh jasadku. Sudah memang betul. Kita boleh pegang sini, boleh pegang ujung kaki kita, boleh ujung kepala kita, tangan kita, badan kita. Pasal kita punya badan. Kita berkuasa di atas badan kita. Jadi bila Allah kata dia berkuasa atas segala-galanya, sudah tentu. Pasal kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada dia, kepada dia kita kembali. Kita terzahir daripada dia. Sudah tentu dia berkuasa di atas segala-galanya. So, kita kata sebagai manusia, aku berkuasa atas diriku. Aku boleh pegang kepalaku.
tanganku, badanku, kakiku. Aku berkuasa atas segala jasadku. Begitu Allah. Dia berkuasa atas segala-galanya, dan bila dia katakan segala-galanya, dia pergi maha halus tu. Macam gajah berkata, aku berkuasa atas belalaiku. Belalai dia kan. Sudah tentu belalai itu sebahagian dari gajah punya badan. Tentu dia berkuasa. Dia boleh gerakkan dan sebagainya. Ataupun ekor dia sama juga. Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Kalau kita tengok gajah. Gajah berkuasa goyangkan telinga dia. Belalai dia. Ekor dia. 4 kaki dia. Itu kalau kita panggil hamba-hamba dia. Dia berkuasa lah. Begitu Allah SWT. Dia meliputi semua daripada dia. Dia yang zahir, dia yang batin. Tentu dia berkuasa atas segala-galanya, termasuk apa yang terzahir daripada diri dia. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tentu. Dia tak boleh tidur, dia kekal abadi, sentiasa mengurus. Kalau dia tidur sekarang, pingsan kita. Habis Ridwan tak boleh minum kopi. Dia tengah tidur. Tak boleh kan. Dia tak boleh tidur. Kekal abadi. Pak Deka pun tak boleh minum teh juga. Dia tengah tidur. Tak boleh. Jadi dia berkuasa terhadap urusannya. Dia tidak tidur. Sentiasa. Kalau kata orang putih, in motion, sentiasa dalam pergerakan, sentiasa. Pasal kita tengok dunia ni tidak pernah tidur. Kita tidur, kat Jepun dah bangun. Kita tidur, semua manusia unggas bangun. Pokok-pokok bangun, dan sentiasa dia dalam pengurusan. Kan? Tapi kita tidak tahu. Itu pasal dia maha berkuasa kerana dia tidak berawal dan tidak berakhir. Itu yang Nabi Isa berkata, dia tidak berawal dan berakhir, tapi pada ciptaannya dia berikan awal dan akhir. Kita ada awal dan akhir. So jangan orang kata, masuk surga kekal selama-lamanya. Wah, itu dah jadi Tuhan nombor 2. Masuk surga kekal. Tengok ni. Pada ciptaan dia beri awal dan akhir. Kita ada awal dan akhir. Kerana kita tengok dah surah Nur, ada ayat dia, duduklah kamu dalam syurga ini, selagi ada langit dan bumi syurga ini. Bila langit dan bumi syurga itu hancur, hancurlah kita yang dalam syurga itu. Baru datang ke kiamat sebenarnya. Yang wujud, yang tinggal aja dia saja. Penghabisan sendiri. Penghabisan tunggal lagi. Itu pasal dia yang awal, dia yang akhir. Mana kita semua habis, sebelum kita ada, dia awal. Kita habis, dia yang penghabisan dia juga. Tapi dia tidak berawal dan berakhir pada diri dia. Itu pasal Nabi Isa sangat jelas. Kalau Allah tidak wujud, kita tidak akan wujud. Kalau Allah tidak hidup, kita tidak akan hidup. Pasal kalau tak ada lautan, mana boleh ada ais atas lautan? Mesti ada lautan, baru datang ais. Tak ada lautan, tak ada ais. Sama tak ada Allah, tak ada kehidupan, tak ada kewujudan. Tentu tidak ada tandingan pasal dia tak ada wujud yang lain melainkan dia. Tidak mempunyai ibu, bapa, adik, beradik, teman. Ya, kita tak tahu langsung tentang dia. Apa yang diperkatakan itu yang kita diberitahu. Tapi walaupun diberitahu, yang juga yang menerima pengetahuan itu. Yang diberi juga yang menerima. Sama kan? Tidak berjasad, tidak makan, tidak tidur, tidak mati, tidak berjalan dan bergerak.
namun kekal abadi tanpa sifat-sifat ciptaan. Tanpa sifat-sifat ciptaan. Jadi macam mana kita kenal sifat-sifat ciptaan? Kita kenal sifat-sifat Allah, apa yang dia bilang kita. Tapi adakah itu sebenarnya? Wallahu alam bisawab. Hanya dia tahu. Kita tahu dia maha besar, tapi macam mana besar? Tak tahu. Maha tinggi, macam mana tinggi? Tak tahu. Kita boleh hanya perbandingan. Itu perbandingan nasib baik dia wajahkan yang maha halus. Kalau dia tak wajahkan yang maha halus, kita tidak akan tahu yang maha besar. Tak ada bandingan. Kerana dia jadikan yang maha halus, dia wajahkan yang maha halus itu, baru kita ada bandingan. Kalau tak ada yang maha halus, kita tidak akan kenal yang maha besar, maha tinggi, maha luas. Kalau tidak ada yang maha halus, kita tidak akan mengerti macam mana dia mendengar, mengawasi, melihat, mengetahui. Kita tidak akan tahu. Macam mana dia boleh dengar bisikan hati. Bagaimana dia tahu satu daun jatuh dalam kegelapan. Kalau dia tidak wajahkan yang maha halus tu. Karena ada yang maha halus tu, baru kita buat perbandingan, maka itu yang dia mahu kita tahu. Itu dia. Bagaimana dia maha besar, maha tinggi, maha luas, perbandingan. Bukan secara mutlak. Secara kita kenal dia secara perbandingan, bukan secara mutlak. Dan bagaimana dia maha mendengar, mengawasi, melihat, mengetahui, perbandingan juga. Kerana maha halus tu ada, dia meliputi semua. Di situ menerusi maha halus. Dia mendengar, mengawasi. Tapi adakah itu sebenarnya? Itu adalah perbandingan. Menerusi yang maha halus, kita tahu dia macam mana dia mendengar, mengawasi, melihat dan mengetahui. Menerusi yang maha halus. Jadi apa yang kita kenal Allah adalah secara perbandingan. Dan apa yang dia mahu kita tahu, itu yang kita diberitahu. Tapi adakah itu sebenarnya informasi tentang Allah secara peribadi? Tak ada. Itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, pintu peribadinya tutup rapat. Tak ada can orang kenal dia secara peribadi. Perbandingan menerusi yang maha halus. Dan dia berkuasa tidak berawal, dia tidak berakhir. Dia berkuasa boleh kata jadilah, terjadilah. Apa pun terjadi. Macam saya kata pada tangan, pada diri, angkat tangan, tap. Saya beri tangan. Dia kata pada diri, jadilah, terjadi ciptaan daripada diri dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada dia, kepada dia kita kembali. Kan? Itu pasal ditulis itu dia hanya mengatakan kepadanya N besar. Ini kalau kita taruh N kecil so jadi syirik. Itu ikut pandangan Imran Hussein dan pandangan Profesor Ramadan Al-Buti. Tak boleh ada wujud lain selain Allah pada permulaan. Kalau ada dua, tauhid hancur. Jadi Profesor Ramadan Al-Buti, nanti kita boleh tengok nanti dia kata. Dan juga Imam Imran Hussein berkata, pada permulaan tidak boleh ada yang lain. Kalau ada yang lain, maka tauhid akan roboh. Pasal apa? Dia tidak tunggal. Itu pasal Rasulullah SAW bersabda, pada permulaan Allah saja yang ada. Tak ada apa pun bersama dia. Tak ada apa pun.
Jadi kalau dia firman kun, tentu pada diri dia, tak ada yang lain. Maka dari stotet-tot atau dari bahagian dia yang halus tu, terzahir semua ciptaan, termasuk ruang dan masa. Dan dengan berwajah yang halus itu, terzahir atau terkeluar wajah yang halus itu, dari yang halus itulah kita dapat mengenal Allah menerusi perbandingan. Bukan secara direct atau mutlak. Tidak. Perbandingan. Tapi bagaimana Allah sebenarnya? Wallahu a'lam bisawab. Amai le, apa le, mamu ni le. Tak ada can, tak boleh tahu. Jadi, jadilah menunjukkan kuasa dia juga. Jadilah terjadi. Dan semua terjadi dengan izin dia. Mesti punya. Kalau saya tak izinkan tangan saya bangun, boleh bangun. Jadi bila tangan saya terangkat kerana saya izinkan. Tangan kiri saya terangkat kerana saya izinkan. Kalau saya tak izinkan, tidak akan berlaku. Jadi semua ciptaan itu adalah sebahagian daripada diri dia dalam yang maha halus itu. Seperti ekor gajah adalah sebahagian daripada gajah. Ekor gajah tidak goyangkan ekor itu, tidak akan bergoyang ekor itu. Ekor itu bergoyang bukan kerana ekor itu sendiri bergoyang. Gajah menggoyangkan. Kan? Itu kita mesti faham. Jadi yang maha halus tu, apa yang terzahir dari yang maha halus tu dalam pergerakan atau pergolakan adalah kerana yang maha halus atau yang maha besar di sebalik yang maha halus semua tu mau menggerakkan, dia bergeraklah. Macam jari saya. Kalau diri saya tak mau menggerakkan jari saya, takkan jari saya boleh bergerak. Jadi kita mesti faham tentang ini. Semua tu daripada dia. Sebahagian daripada dia. Walaupun dia halus, sebahagian. Jadi kalau halus tu bergerak kerana dia mau gerakkan. Itu kita mesti faham. Itu pasal apa pun dengan izin dia, dia mau baru terjadi. Kalau saya tak mau angkat tangan saya, boleh ke? Tak boleh. Oh, tangan tidak akan terangkat. Begitu semua pergerakan kepada semua ciptaan adalah dengan kehendak dia. Dia mau bergerak. Kalau dia tak mau, tak boleh bergerak. Jadi semua dengan izin dia. Dan dialah yang menyusun segala-galanya tu. Dia bilang firman kun. Sudah siap dia punya plan induk. Yang dikata Lauh Mahfuz. Plan induk. Plan induk dia. Dalam Al-Quran tu kitab induk. Tapi kalau kita tengok zaman ini, itulah panggil master plan. Master plan atau plan induk dia. Kun sudah siap. Bila dia masukkan masa, semua berjalan. Beres. Dia masukkan rangkaian masa berjalan. Tapi kun sudah siap semua. Serentak siap semua. Jadi dia yang menyusunkan, tapi yang paling hebat satu kun. Kun 12 bilion tahun punya master plan. Kitab induk sudah siap. 6 masa atau 6 fasah, ada Quran mengatakan 6 ion. Masa ataupun fasah ataupun ion. I-O-N. Kalau dalam spelling orang putih, I-O-N. Ion. Ion. Masa atau fasah atau ion. 6. Saintis mengira satu fasah itu 2 bilion tahun. 12 fasah, 12 bilion tahun. Itu umur langit dan dunia. Tapi infrastruktur lain. Dia buat dalam 8 masa. 16 bilion tahun. 2 fasah langit, 2 fasah bumi. Itu dah 4 fasah 8 bilion tahun. Dan kelengkapan langit dan bumi. Lagi 4 fasah 8 bilion tahun.
Jadi 16 bilion tahun dia buat infrastruktur, sudah siap. Dia masukkan dalam rangkaian masa atau fasa 6 fasa 12 bilion tahun. Lepas itu dia duduk atas singgasana dia relax. I've done my job. Aku siapkan. Sekarang aku relax atas kerusi ku atau aras dia kan. Itu secara kiasan, metafor, kiasan. I done my job, now I sit on my laurel. Orang putih kata, I done my job, now I sit on my laurel. Mana? Aku sudah habis kerja aku. Sekarang aku duduk rehat atas kerusi yang indah ni. Aku duduk my laurel. Sama Allah. Aku sudah siapkan 6 masa umur dunia. Dan aku duduk atas arasku. Bukan aras tu besar daripada Allah. Boleh menampung Allah. Mana boleh? Aras boleh menampung Allah. Aras tu dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tu dalam yang maha halus. Macam mana boleh menampung Allah? Tak boleh. Tadi dia cakap pakai kiasan. Dah habis kerja, sekarang relax lah. Relax. Aku duduk atas aras tu. Relax lah. Tak buat apa. Dan saintis confirm. Peraturan-peraturan alam sudah siap semuanya. Dan cakrawala boleh berjalan dengan sendirinya. Tidak memerlukan campur tangan Tuhan. Ini saintis berkata. Cakrawala boleh berjalan sendirinya tanpa campur tangan Tuhan. Dan itu yang Allah sudah berfirman. Kan? Pelan induk dia sudah cukup, dia tak masukkan masa, lepas itu berjalan dengan sendirinya. Perintah Allah berjalan dengan sendirinya di langit dan di bumi. Itu yang selalu saya tunjukkan itu gambar tu macam beg berjalan kat airport kan, apa panggil lah, yang beg keluar jalan pusing. Begitu juga sama. Perintah dia akan berjalan terus menerus di langit dan bumi mengikut apa yang sudah dimaktubkan dalam Lauh Mahfuz. Berjalan. Tidak perlu Allah campur tangan, tidak perlu. Itu pasal Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, doa yang kau doa sekarang ini sudah tertulis di azali lama dulu. Menunggu masa, maka kau berdoa. Jadi kau berdoa ini hari, itu doa sudah tertulis di alam azali sebelum kau lahir lagi. Sama kita juga. Sudah termaktub kita akan lahir di alam azali. Macam saya, sudah termaktub saya akan lahir tahun 2015. Jangan marah, aku tersalah kira. Termaktub di alam di Lauh Mahfuz saya akan lahir 2015. Dan 2015 saya lahir. Padahal alam azali dah berapa lama dulu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ni sudah termaktub dalam alam azali, dalam Lauh Mahfuz. Saudara. Tidak satu pun aku lupakan. Allah Ta'ala berfirman, walau lebih kecil dari atom dalam pelan induk aku. Hebat betul Allah SWT. Sehingga rezeki untuk cacing-cacing dalam tanah tiap-tiap hari, tiap-tiap masa ditanggung beres. Cacing dalam tanah, sakit perut pun dia tahu. Tak ada terlepas dari pengetahuan dia. Oh, ini hebat Allah. 12 bilion tahun punya plan, 6 fasa. 12 bilion tahun punya plan. Ini kita baru 3.4 fasa. Baru 3.4 fasa. Kita baru fasa ketiga. Ada lagi fasa keempat, fasa kelima, fasa keenam. Tapi itu pun sudah ada dalam plan. Tunggu masa akan sampai. Macam semalam sudah jadi ini hari. Ini hari akan jadi kemarin. Jadi
Esok sudah jadi ini hari sudah jadi kemarin atau semalam. Masa berjalan. Semalam saya baru 17 tahun. Sekarang dah 18. Gitulah kan. Masa berjalan. Jadi dia menyusunkan. Dan dia tidak susun, mana dia sekarang buat. Itu kan Allah. Dia firman kun, plan induk dia dah siap. Dan dia masukkan rangkaian masa, plan induk dia berjalan. Dan saintis confirm, semua dah tersusun berjalan dengan sendirinya. Tidak perlu Tuhan campur tangan dalam urusan ini. Hebat. Jadi kita tengok di sini, Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Dulu kita belum bernikah sampai masa kita bernikah. Tuliskan. Dulu kita tak ada anak sampai masa kita ada anak. Dulu kita handsome, hebat. Sekarang kita dah jadi tok. Kan? Jangan sembunyi no, kita metuk kan. So jadi tok. Tak boleh lari. Masa berjalan. Tak plan induk dia berjalan. Dia sudah tentukan kadar dan masa bagi berlaku tiap-tiap sesuatu. Dan tidak ada sedikit campur tangan kita. Tentu kalau kita boleh campur tangan, boleh masuk campur tangan, you tanya no, Pak Deka, you tanya itu Ridwan, Lob semua. Ini rambut mau putih ke? Tentu tak mau kan? Mesti mau hitam balik ah. Ikal mayang ah. Macam rambut Piramli tahun 25 kan? Osman pun mau rambut balik kan? Kalau kita boleh balikkan masa, tak boleh. Tak ada canda. Seluruhnya di tangan dia. Bukan tangan kita. Kalau tangan kita, kita nak 25 forever green. Evergreen. Mana selama-lamanya muda. Kan? Alias senyum. Kan? Kita mau muda lah kalau boleh. Kita balikkan time. Tapi ini semua urusan dalam tangan dia. Kita tidak dapat balikkan. Kita boleh angan-angan lah. Satu hari bangun 70 terus jadi 27 lah. Itu angan-angannya. Tapi urusan semua dalam tangan dia sehingga Allah bertanya. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Semua tak boleh kita ubah. Malam tak boleh jadi siang, siang tak boleh malam kita nak ubahkan. Tak boleh. Itu pasal Syekh Abdul Qadir berkata, jangan kau doa minta malam jadi siang, siang jadi malam. Tak boleh kan. Itu soalawan tauke kan. Tak boleh. Dan ini semua adalah skrip. Dan skrip dia juga menulis siapa yang beriman dan tidak beriman. Dan ini sahabat-sahabat mesti mau faham ini. Orang yang beriman dan orang tak beriman adalah kadar dan kadar, takdir. Adalah skrip dia. Malahan kita, walaupun diri saya ni, kita Islam kerana kita dilahirkan dalam keluarga Islam. Kita tak mencari seperti mu'alaf. Macam kita tengok Cat Steven mencari sampai jumpa. Kita ada mana mencari. Dan kita dilatih dari mula dengan agama. Bila duduk di kampung-kampung dulu, kita pergi belajar agama dengan ustaz. Kita pergi madrasah, belajar di madrasah. Di kampung-kampung. Kita dari kecil sudah dikenalkan dengan Islam. Itu pasal mu'alaf saya perhatikan. Walaupun dia mencari Allah dan jumpa Allah dan menjadi orang yang beriman, tapi dia segan dengan kita. Kenapa? Kita dilahirkan dalam agama. Kita boleh baca itu, boleh baca ini, kita faham lebih tentang agama. Dia baru, orang baru. Baca pun kelat-kelat kan? Dan kefahaman pun boleh jadi banyak kurang. Tapi kita dilahirkan dalam suasana Islam, dalam agama Islam, dalam keluarga Islam.
Jadi kita lebih expose, lebih terbiar kepada keagamaan Islam. Jadi kita ini menjadi Islam kerana skrip kita. Itu pasal Allah berfirman, hiduplah kamu mengikut kitab ini sehingga hari kebangkitan. Nanti kita tengok di sini. Jadi skrip orang yang beriman dan orang yang tidak beriman sudah ditetapkan. Seperti tengok diri awak, skrip awak jadi wanita sudah ditetapkan. Skrip kita jadi lelaki sudah ditetapkan. Awak lahir ada malaikat tanya, Roswita, Zainab nak jadi perempuan ke lelaki? Ada tanya, malaikat ada tanya. Mana ada? Lahir dia bapak dia. Pak Basirum tanya, bidan lelaki atau perempuan? Astagfirullah, aku nak Zaini dah jadi Zainab pula kan. Bukan kita tetapkan. Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Kita lahir skrip perempuan. Kita lahir skrip lelaki. Ada yang fed up jadi sajat. Apa khabar bang? Skrip kan? Itu pun sudah skrip. Kita tak boleh menghina. Kita tak boleh pandang rendah. Ini skrip ilahi. Dan semua akan berlakon mengikut skripnya. Walaupun dia tangan patah, dia mesti ikut skrip juga. Tapi kita mesti faham. Jiwa, iaitu roh dan mindah yang masuk ke jasad bayi itu, dia tak ada jantina. Bukan lelaki, bukan perempuan, bukan tangan patah. Bila dia masuk ke badan bayi itu yang ada jantina. Bayi itu yang ada jantina. Dan di leher bayi itulah tergantung kitab amalan kita atau takdir kita. Di leher itu tergantung. Di situlah menyatakan kehidupan kita. Kita mesti faham. Jadi setiap kita adalah kalau dipandang pintu depan adalah seniman, seniwati. Berlakon di pentas ilahi yang dunia ini adalah pentas dia mengikut skrip dia. Awak dapat skrip wanita, awak akan berlakon sebagai wanita. Sebagai mak, sebagai nenek, kita dapat lelaki sebagai bapa, sebagai tok, kita kena melakon. Tak boleh lari. Itu skrip orang beriman dan orang tak beriman sudah ditetapkan. Jadi itu Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam sudah lahir sudah ditetapkan ahli jannah atau ahli nar. Mana sudah ditetapkan dia lahir kafir dan mati kafir. Dia lahir Islam, mati sudah ditetapkan. Adakah Allah tidak adil? Kenapa dia tetapkan Rosmita Ahmad Zainab menjadi perempuan? Dan Rasulullah berkata ramai dalam neraka adalah perempuan. Kenapa tidak mereka ditanya? Tapi kalau kita pandang ini hanya skrip, lakonlah. Penghabisan semua akan dapat habuan yang kita tunggu-tunggu, iaitu syurga. Ini kedudukan ahli sufi. Dan kita ada dalil-dalil yang menyatakan begini. Kita tidak menyatakan syariah itu salah. Dia pun ada dalil-dalil. Kita pun ada dalil-dalil yang sahih. Dia pun ada yang sahih. Kita mengatakan jangan kita memikirkan dan menetapkan. Kerana Allah berfirman, siapa yang memikirkan menetapkan, celakalah dia. Kita serahkan pada Allah. Dengan itu, orang tak boleh kutuk Allah. Kenapa mesti saya dilahirkan wanita kalau yang dalam neraka banyak wanita? Kenapa saya dilahirkan dalam keluarga kafir, akhirnya masuk neraka? Orang tak boleh. Pasal kedudukan ahli sufi mengatakan ini adalah skrip. Ini hanya adalah lakonan. Belakang hari semua akan dapat ganjaran yang baik. Tidak satu pun akan masuk dalam neraka. Ini kita punya dalil. Dan kita punya kedudukan, jangan bikin keputusan. Ada dalil ini yang dapat dari kanan selamat, dari depan selamat kitab dia. Yang dapat kitab dia dari kiri, itu akan masuk. Ada dalil juga. Itu syariah.
Dia boleh pegang. Tapi kita tak suruh dia ubah dan dia tak boleh suruh kita ubah. Kita ahli sufi. Kita minta ini perkara biar Allah yang menetapkan kerana dia maha adil. Dan kita tidak akan faham bagaimana Allah menjalankan kuasa dia. Pertama, kita tidak wujud. Kedua, kalau kita boleh faham, kita dah sama standard dengan dia. Tak boleh. Tak boleh. Jadi skrip yang beriman tidak beriman skrip. Mengapa kamu mau marah? Dan bila perkara ini kita katakan kepada orang kafir, dia orang boleh terima. Oh, kalau skrip, we have no problem. You mean we are acting? Yes, I have no problem. Mana kalau kita ini adalah skrip dan kita hanya berlakon, I have no problem. Saya tak ada problem. You mean at the end of the day, we all be rewarded with paradise? Yes, I have no problem. Dia tak jadi marah. Tapi kita mengatakan dengan ahli syariah, jangan bikin keputusan. Serah dengan Allah. Kerana Allah SWT berfirman, rahmatku mendahului kemurkaanku. Dan dia sudah reserve 99 kasih sayang dia untuk kita di belakang hari. Di mana Rasulullah SAW bersabda, kalau orang kafir tahu tentang ni 99 kasih sayang dia, tidak akan satu pun putus asa masuk ke dalam syurga. Dan rahmat dia mendahului kemurkaan dia, dia sudah selitkan cahaya akidah, cahaya makrifat tu dalam setiap anak Adam yang lahir. Di alam azali, dia sudah kenalkan diri dia. Dia sudah makrifatkan kita. Dan cahaya makrifat tu diselitkan dalam diri kita. Yang Nabi Isa berkata, walaupun digelapkan dengan dosa tapi tidak hilang. Masih ada. Itu cahaya akidah. Dan Allah berfirman kepada malaikat di belakang hari, jangan ada mereka yang sedikit iman kepada aku dalam neraka. Maka malaikat periksa dan semua ada itu sedikit cahaya akidah. Itu yang Rasulullah bersabda, setiap anak Adam lahir Muslim semuanya. Setiap anak Adam lahir Muslim semua. Ada cahaya akidah dalam. Nah, Allah berfirman kepada hadis kursi kepada malaikat Jibril, jangan ada mereka sedikit sebiji sawi iman kepada aku dalam neraka. Diperiksa malaikat macam kita diperiksa coronavirus, coronavirus apa-apa COVID-19, periksa ada ke tak ada kan, sebelum kita dibenarkan masuk, cek dulu. Begitu. Allah berfirman kepada Jibril, periksa jangan ada mereka sebiji sawi iman kepadaku dalam neraka. Maka dia cek. Ya, dia ada, susah tak biar masuk. Selamat. Dalil-dalilnya ada. Sahih. Dan jadi kita punya kedudukan ahli sufi, jangan memutuskan. Awak punya dalil. Itu pun ada dalam Al-Quran. Kita pun ada dalam Al-Quran. Nanti kita akan tunjuk. Ada juga hadis yang sahih. Soalnya jangan bikin keputusan. Jangan kata kita tidak selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Awak tak boleh kata begitu, kita ahli sufi. Tentu kita tidak sama dengan awak. Dan bila awak kata awak ahli sunnah wal jamaah, yang mana satu? Hambali, Hanafi, Maliki, Wahabi. Wahabi mengatakan lain ahli sunnah wal jamaah semua adalah kafir. Wahabi, Hambali, Hanafi, Syafi'i semua adalah kafir. Dan dibunuh semasa mereka berkuasa, ISIS, mereka bunuh ahli sunnah wal jamaah yang bukan Wahabi. Mereka kata ini semua kafir. Yang mana satu ahli sunnah wal jamaah? Ataupun Syiah, dia mengatakan kita ahli sunnah wal jamaah adalah kafir. Mereka yang sebenarnya.
Dari mana satu? Sendiri pun dengan sendiri awak bergaduh. Khilafiyah berlambat-lambat, tidak boleh habis. Manusia menjadi bingung. Dan sekarang kita tengok sekular masuk kuat dalam alam awak. Baru-baru ini sudah keluar di warta. Di Abu Dhabi dibenarkan membina temple Hindu besar di Abu Dhabi. Sekarang tengah dalam proses pembinaan satu temple kuil Hindu yang besar dalam dunia sedang dibina di Abu Dhabi, akan siap 2023. Dan di sana juga kita tengok ada apa tu, disko halal. Dan banyak tu. Dan kita tengok juga Islam, Quran, terjemahan dalam bahasa Yahudi diubah suai. Masjidil Aqsa menjadi Dome of the Rock. Itu bukan Masjidil Aqsa, diubah. Dan 4 tempat nama Rasulullah dikeluarkan. Macam mana? Ini dunia sekular. Yang Rasulullah beri amaran, kamu akan ikut tapak demi tapak mereka ini. Sehingga mereka masuk dalam lubang biawak, kamu akan masuk. Tapi insyaAllah ahli sufi tidak akan buat begitu. Kalau menjadi genting bagi kita, kita menjadi seperti penghuni gua kahfi, bawa iman kita dan bersembunyi. Atau kita menjadi seperti Khidir, berjalan tanpa orang kenali, ketahui kita. Tetapi Allah menghantar Nabi Musa AS, belajar kau dengan Khidir. Khidirlah kami sudah beri ia satu ilmu. Itu yang dikatakan laduni. Kami memberi dia satu ilmu. Itu dikatakan laduni. Ya. Kita ahli sufi. Dan kita alhamdulillah kedudukan kita jangan buat keputusan, serah dengan Allah. Kita punya pendirian kedudukan boleh ditelan oleh orang-orang barat, boleh diterima. Alhamdulillah. Tapi kita mengkafirkan, menghukumkan, mereka tidak boleh terima. Dan mereka mengata nista Tuhan kita sebagai tidak adil, zalim dan sebagainya. Dan bila dikata begini, orang ulama syariah tidak berani jawab. Hanya berkata, biarkan. Jangan jawab, mereka hanyalah ahli neraka. Mana boleh? Kamu tidak jawab akan turun kepada anak cucu kita. Dan anak cucu kita pula menjadi yang bertanya. Problem kita di hari muka. Itu pasal ini semua skrip. Beriman tak beriman skrip. Ini Allah tulis sendiri dalam Al-Quran. Aku yang mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Dan sahabat-sahabat saya nak beritahu. Di sini jelas yang baik tak baik daripada Allah. Kan? Kalau kalian dalam sesuatu keadaan itu adalah keadaan yang tidak baik dari segi agama. Dan kalian nak keluar, tak dapat keluar dari keadaan itu. Bersabar. Ini adalah qada dan qadar. NST saja, naik, serah dan tunggu, minta jalan keluar. Saya dulu banyak utang. Sampai saya mengeluh, saya berkata, ya Allah, bila nak habis hutang ni kan? Tapi saya naik, minta dan tunggu. Alhamdulillah berapa tahun sebelum ini, saya dah tidak ada hutang lagi. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Lama menunggu, bukan baru lama, tapi kita mesti sabar. Pasal urusan dia kita tak tahu. Kita serah dan yakin dengan hakul yakin. Apa pun terbaik bagi kita. Itu dia. Jadi, apa pun tunggu. Kalau belum ada jodoh, minta dan tunggu. Kadang-kali boleh jadi
tak ada jodoh lebih baik dari ada jodoh. Banyak orang dia, saya menyesal kahwin. Kalau saya tahu saya bujang. Mana ada? Ha. Ha. Jadi dia lebih maha mengetahui. Kan? Apa pun keadaan kita, kita sabar dan tunggu dia kasih jalan keluar. Itu yang ayat 1000 dinar tu. Orang yang takwa, Allah akan beri dia jalan keluar dari kesusahan dia. Dan akan memberi dia rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Oh yakin dah pegang. NST selalu kan. Dan jangan menjerit, bila ni ya Allah dah tunggu lama. Lama ya, jangan lah. Itu Tuhan kita woy kan. Sabar. Ya Allah tolonglah. Dah lama tunggu ya Allah. Tolonglah. Kan? Minta. Kalau dia tak kasih pun ada hikmah. Dia kasih pun ada hikmah. Mau yakin. Tidak. Dia buat sesuatu sia-sia. Kalau dia buat satu sia-sia, dia tak boleh jadi Tuhan. Jadi semua dia buat mesti yang terbaik kerana dia maha bijaksana. Kalau dia buat satu pun understandard, substandard, dia tak boleh jadi Tuhan. Pasal dia maha bijaksana, dia mesti buat yang terbaik. Mau yakin. Jadi apa pun keadaan kita dalam keadaan baik atau keadaan tak baik, balik kepada dia, menyerah dan minta jalan keluar. Maka Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya. Tengok di sini. Adakah orang itu sesatkan diri dia? Mana ada? Kita dalam hidup saya ada tengok orang yang ibu bapa mereka alim ulama, anak dia murtad. Saya ada tengok. Saya ada tengok juga orang yang mak bapak asatiza, anak habis hancur, anak perempuan. Saya ada tengok. Kita dah umur begini kan, hidup dah lama, kita ada perhati keadaan. Adakah salah ibu bapa dia? Nah, ini adalah ketetapan Allah. Itu Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Dan juga memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi, ini skrip dia. Itu pasal kita tak boleh jadi marah. Saya nak pesan pada sahabat semua, ingat saya katanya. Kalau binatang, contoh kucing, kita tidak akan menyeksa. Kalau dia datang kat pintu, kita nyaung, dia lapar, kita akan kasih makan. Binatang. Kenapa kita boleh menjadi begitu zalim kepada manusia? Manusia tu lebih mulia daripada binatang. Jadi walaupun anak itu dah murtad, dah apa semua, dia nak datang nak tengok awak. Kalau kucing awak boleh terima yang datang daripada luar, malahan awak kasih dia susu minum. Binatang. Ini manusia. Terima. Dan kita mesti boleh terima dia dengan kita terima dia jadi murtad kerana sudah menjadi takdir bagi diri dia. Kita tak boleh lari. Dia pun tak boleh lari. Dan kalau kita boleh terima inilah takdir, maka kita terima dia terpaksa berlakon ikut skrip dia. Skrip Allah SWT. Kita tidak akan marah. Kita pun ada skrip. Dia pun ada skrip. Setiap orang milik Allah SWT. Anak kita bukan milik kita. Oh mak Tuhan. Kalau milik kita, takkan kita mau anak kita mati umur baru 4-5 tahun. Milik Allah, dia boleh ambil bila dia suka. Kalau anak kita milik kita, takkan kita mau anak kita cacat. Tapi ada anak cacat. Milik Allah bukan milik kita. Dia boleh buat apa dia suka atas milik dia. Jadi mau ingat ni, kan? Anak bukan milik kita, isteri bukan milik kita, milik Allah. Isteri, anak, siapa juga mengikut skrip yang Allah sudah siapkan untuk mereka, itulah takdir mereka. Bukan skrip kita. Bukan.
aku suami, engkau mesti ikut perintah aku begini. Kalau dia ikut perintah kita, kerana skrip Allah menuliskan dia ikut perintah. Kalau skrip Allah menuliskan dia engkar, nusyus, engkar, maka macam mana kita tok ustaz ke tok ulama ke suami, kita taruh syarat-syarat agama, dia tidak akan ikut. Dan kita akan sendiri pening kepala, macam mana boleh terjadi ini? Aku tiap-tiap hari bersara kat masjid, mengajar di madrasah, sana sini orang muliakan aku. Tapi ini isteri aku. Tengok isteri Nabi Lot alaihissalam. Habis. Tengok Nabi Nuh punya isteri. Habis. Tengok anak Nabi Nuh. Habis. Anak. Jadi fahamkan, anak ke isteri ke suami bukan hak kita. Milik kita, hak dan milik Allah. Dan mereka dan kita semua ikut skrip masing-masing. Itu pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang lahir ahli syurga, tapi nak dekat dengan kematian dia, dia bertukar menjadi ahli neraka. Kerana apa? Sudah ditulis dalam kitab dia. Nak dekat masa dia akan berubah menjadi ahli neraka. Begitu juga orang yang lahir ahli neraka. Nak dekat masa dia menjadi ahli syurga. Kerana dituliskan begitu dalam kitab dia dan dia mesti ikut. Tidak ada kata dua, mesti ikut. Jadi di sini kita tengok. Kita semua yang kita ingat kita punya, bukan. Allah punya. Dan kalau Allah punya, semua mengikut kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kita sendiri milik Allah, kita sendiri mengikut kehendak Allah. Jadi fahamkan, Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki dan beri hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki, kerana ini hak mutlak dia. Dan ini adalah skrip yang dia hadiah pada kita untuk kita lakonkan skrip kita. Jadi kalau itu pasal bila saya mengajar pada yang bukan Islam tentang ilmu ini dan ramai suka ikut, kerana saya tidak suruh awak tukar Buddhis menjadi Islam atau awak Kristian menjadi Islam, saya tidak. Saya nak awak fahamkan. Awak meskrip, itulah awak meskrip. Saya Islam, inilah saya meskrip. Saya hidup mengikut skrip saya. Awak hidup mengikut skrip awak. Tidak akan dapat berubah. Kerana Allah berfirman, rencana aku teguh. Ketetapan aku tidak akan berubah. Kerana itu dia berfirman pada Rasulullah SAW. Engkau tak boleh membimbing orang yang aku sesatkan ke jalan yang benar. Hanya aku boleh. Rasulullah pun tak boleh. Kan? Allah juga berfirman kepada Rasulullah SAW. Kerana baginda sedih banyak umat dia belum beriman. Allah berfirman, kalau aku mau satu dunia tu Islam, aku boleh buat begitu. Dia tak nak. Dalam sandiwara, mesti ada skrip jahat, skrip baik, skrip orang alim, skrip orang muda, skrip orang TUA, skrip wanita, skrip lelaki. Macam-macam skrip lah. Itu baru jadi sandiwara. Kalau sandiwara semua jalan lompat-lompat satu kaki, semua jalan lompat satu kaki, semua kan boring kan. Tak cakap diam, lompat-lompat satu kaki, boring. Dia jadikan sandiwara yang kalau kita perhati sungguh mengkagumkan keadaan sekarang dok. COVID-19 dok. Malaysia teruk. Indonesia pun teruk. Singapura kita dah start ni nak dekat Chinese New Year, memperketatkan lagi dan tambah lagi undang-undang kerana tamu masa ini Chinese New Year ataupun Hari Raya Cina ni bercampur gaul orang-orang Singapura. Tak mau. Dia nak pecahkan. Boleh satu hari boleh menziarah 2 rumah. 2 rumah. Tak boleh lebih. 2 rumah. Kan berarti dapat ampau sikit lah. Kan dulu banyak rumah ampau. Kan 2 rumah dia. Nak jaga pasal sekarang ada baru punya virus.
baru. Itu yang menakutkan. Kan? Ya, skrip kita akan lalui ini. Sampai bila Allah alam bisawab, dia saja tahu. Kan? Kita tidak akan tahu. Kan? Jadi skrip orang beriman dan orang tidak beriman sudah Allah tetapkan. Dan jangan kita membenci orang tidak beriman. Itu pasal jangan kita mengatakan orang itu kafir. Ia akan balik kepada diri kita. Jangan. Kita mesti menghormati kafir ke tidak kafir. Kerana dia itulah skrip dia. Dan dia juga menghormati kita. Kita Muslim kerana itu skrip kita. Itu pasal saya sangat kagum dengan keadaan di Indonesia. Di dalam satu rumah boleh ada bapa Kristian, anak Muslim, anak Buddhis dan sebagainya. Satu bumbung rumah yang kita tidak akan dapat begitu dalam Singapura atau di Malaysia. Tapi itu dia, kita respect, menghormati masing-masing adalah seniman. Dia dapat skrip Hindu, dia dapat skrip Buddhis, dia dapat skrip Kristian, dia dapat skrip Islam, skrip. Maka dia berlakon mengikut skrip dia. Dia dapat skrip wanita, dia dapat skrip lelaki, dia dapat skrip apa khabar bang? Skrip. Kita menghormati dia. Kerana kita tahu roh tidak berjantina. Kan roh tak ada jantina. Kenapa dia jadi lelaki, perempuan atau tangan patah? Skrip. Bila jasad ni ditinggalkan bila kita mati, yang balik ke alam barzakh adalah roh dan minda kita, jiwa kita. Tanpa jasad, tanpa jantina. Kan? Kerana ini adalah skrip yang melekat pada jasad kita. Jasad itu itulah baju yang kita gunakan untuk berlakon. Okay? Kalau baju itu Jawa, Jawa lah. Kalau baju itu Melayu, Melayu lah lakonan. Kalau itu baju kita orang putih, yes no, orang putih lah. Dan sesungguhnya Tuhan dialah juga yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya. Dan dia juga yang mengetahui orang yang mendapat hidayat petunjuk. Ya, dia saja tahu, bukan kita. Kita tidak tahu. Kita hanya ikut skrip dia yang tergantung di leher kita, yang kita akan hidup mengikutnya sehingga hari kebangkitan. Dan ada orang dapat skrip beriman tak beriman, ada orang dapat skrip jahat dan baik. Jadi jahat dan baik pun kita mesti hormat skrip dia. Pasal itu pada satu ketika dari segi perundangan kita lihat orang makan dadah ni sebagai satu jenayah. Dadah. Dan kita tengok juga orang yang mencabul kehormatan, satu jenayah. Tapi sekarang di Singapura dan di lain negeri juga, kita melihat dia sebagai satu penyakit. Bila orang melakukan dadah, kita hantar dia ke pusat pemulihan dadah untuk dia pulih semula. Dan orang yang buat ambil gambar bawah skirt, orang yang mengendap orang mandi, orang yang mencabul kehormatan, kita hantar dia dekat institut mental. Kalau dia ada penyakit ni macam addiction, dia ada ini addiction. Addiction makna ketagihan. Sekarang ketagihan aneh tau, bukan saya dadah. Ketagihan seksual pun ada sekarang. Di Amerika kita ada institut pemulihan ketagihan seksual. Dan kalau kita tengok itu cerita UFO tu, apa nama saya dah lupa. Dia aktor masuk dalam ini institut penagihan ketagihan seksual masuk. Jadi dunia sudah faham penyakit-penyakit ini bukan jenayah. Ini adalah satu penyakit. Tapi kita dari segi ahli sufi, ini bukan satu penyakit. Ini takdir. Selagi takdir tidak berubah, dia akan jadi penagih. Tidak sampai mati. Tapi kalau dalam skrip dia ada perubahan, dia akan berubah. Itu dalam skrip. Itu pasal kadang-kali
yang dalam kerja dalam pusat pemulihan dada ni heran. Kenapa dah keluar masuk balik, dah keluar masuk balik. Tak boleh bertahan lama di luar masuk balik. Bukan kerana dia tak boleh tahan lama. Kerana skrip dia. Begitu dia masuk. Jadi kalau kita anak, adik-beradik, abang, adik ke siapa ke penagih dadah, jangan kita benci. Jangan kita benci. Malahan ada mereka nak berubah tapi tak boleh. Ini adalah skrip dia. Dan kerana skrip, jalan keluar pun dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Skrip. Itu pasal dia dapat skrip jahat, jahatlah dia. Dia dapat skrip baik, baiklah dia. Tapi jangan kita benci. Itu pasal kalau kita benci kelakuan dia, kita jangan benci orang dia. Jangan. Kelakuan dia kita salahkan. Tapi kita jangan menghukum orangnya. Maknanya kita jangan benci orangnya. Dia hanyalah pelakon seperti kita. Dia punya skrip yang membawa padah. Jadi kita tengok kepada skrip dia. Skrip dia tidak baik. Tapi bukan orang dia. Dia terpaksa ikut skrip dia. Jadi kalau you jumpa adik you, bapak you meninggal, dia tak datang pun tengok. You jumpa adik you, kau kenapa? Bapak meninggal pun kau tak datang. Bukan main sombong. Oh, marah-marah. Kalau kita fahamkan, dia datang menziarah ke dia tak datang menziarah, mesti ada dalam skrip. Kalau skrip tulis dia tak datang, dia tidak datang. Bukan dia ikut kehendak dia. Bukan dia ikut kehendak kita. Dia ikut kehendak Allah SWT. Tak boleh. Malahan bila kita jumpa dia, kita jumpa, adik, apa khabar? Itu hari bapak mengingat kau tak datang, apa hal? Kau sakit ke apa-apa? Oh, kau sibuk. Tak apalah. Mari minum kopi, abang belanja kau nasi lemak ni. Tengok persahabatan kita kukuh. Ya. Kita ikhwah kukuh bersama. Itu dia. Pasal kita hormat, dia mesti ikut skrip dia, bukan skrip kita. Oh, kurang ajar kau adik. Kau punya anak kahwin, aku 5 hari gotong royong tau kat rumah kau. Anak aku kahwin, 1 hari pun muka hidung kau tak nampak. Marah. Kan? Marah. Mau pukul. Mana boleh. Dia ikut skrip dia. Bukan skrip kita. Tapi kalau kita faham, adik, apa dah jadi dengan kau? Aku punya anak kahwin kau tak datang. Kau sibuk sangat ke? Begitu abang. Saya tak dapat off lah. Ini COVID-19 kan. Saya kena kerja hari-hari. Orang masuk mall kena periksa daripada dai dengan tembak. Tak ada off bang. Oh, padan kan. Mari aku belanja kau nasi biryani. 2 hari kau tak dapat makan nasi biryani anak aku. Mari aku belanja kau. Tengok berapa baik. Ini dia. Kita hormat skrip dia. Bila kita boleh terima sesuatu itu adalah qada dan qadar, baru kita boleh kontrol temper kita. Baru kita boleh kontrol amarah kita. Anak jatuhkan pinggan, peng, pecah. Kalau kita tahu, kita terima itu qada dan qadar. Anak darangnya, bu, jangan pukul saya, bu, jangan. Ya, tak apa nak, ini sudah ditakdirkan. Itu yang Rasulullah berkata. Jangan mengandaikan sesuatu berlaku. Katakanlah sudah ditakdirkan. Bila kita kata jangan nangis, ini sudah ditakdirkan, tak apa. Mereka ibu sapu bersihkan. Anak kita akan heran tengok kita, berapa baik ibu aku ni. Dengan tauladan kita bisa membesarkan dengan kebaikan. Jadi kita kalau tak nak marah, kita mesti terima sesuatu itu berlaku kerana takdir. Takdir. Kalau kita terima ini, tidak akan jadi marah. Okey. Jadi itu pasal dalam rukun iman. Beriman kepada baik dan buruknya takdir adalah rukun iman ke-6. Dan kalau kita tidak boleh terima ini, maka kita sedekah segunung emas, segunung Uhud, Allah tidak akan terimanya.
Kerana kita belum beriman pada takdir. Jadi skrip jahat dan buruk pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita kata kita boleh tukar skrip, pasti tempat kita dalam neraka. Itu Rasulullah bersabda. Kan? Dan jika engkau mati dengan keyakinan selain ini, iaitu skrip tak boleh berubah, tapi kita yakin kita boleh ubah. Kalau engkau dengan keyakinan ini, pasti tempat engkau dalam neraka. Itu Rasulullah berkata. Tak boleh. Mana boleh lelaki alih-alih bangun pagi jadi perempuan? Tak boleh kan? Pengsan suami. Macam mana? Nah, kenapa engkau kan Aminah, kenapa jadi Amin? Pagi bangun dia jadi Amin lah. Sikit darah kan. Tak tahu bang, skrip saya berubah-berubah. Skrip berubah-berubah. Tidak. Tak boleh Aminah ni hari besok pagi bangun jadi Amin. Amin bangun besok pagi jadi Aminah kan. Baru Khatijah, bang Amin, kenapa jadi Kak Mina? Kak Mina pula. Ginilah, hari Selasa aku Kak Mina, hari Rabu aku Abang Amin. Kenapa gini? Inilah skrip kan. Tapi Allah tidak kasih skrip begitu. Skrip aku teguh, rencana aku teguh kan. Ketetapan aku tidak akan berubah. Jadi kita tidak susah hati. You bikin construction, pembangunan. Udah piling besi kan, tinggi. Wah, besok mau taruh simen. Sekali besok datang besi jadi plastik. Lebih kan. Oi, apa nak jadi ni? Apa? Kan besi dia plastik. Sekali plastik bercakap, ini aku punya skrip dah tukar. Ni hari aku jadi plastik. Kau tunggu besok aku jadi besi balik. Mana boleh? Atau you mandi tuang air sekali jadi batu kan. Skrip air jadi batu, tak boleh. Benjol kepala kan? Tak boleh. Skrip tidak akan berubah. Jahatlah dia. Dan saya perhati. Dan saya belajar dalam hidup juga. Kita pandang anak-anak muda ni yang kita tengok, oh dia ni PL, dia punya skrip teruk. Dan kita perhati, dia dah besar depan mata kita pun masih skrip jahat. Tengok dia punya kelakuan jahat. Berarti dia punya skrip tu tak berubah. Melainkan dalam masa akan datang skrip dia ada perubahan baru, dia berubah. Kita boleh tengok gitu. Jadi kita punya skrip jahat dan baik pun skrip. Dan jangan kita membenci, kita menghormati orangnya. Skrip dia yang membuat dia jahat, membuat dia baik. Skrip dia. Dan dengan itu kita lihat keesaan Allah itu di luar kefahaman manusia. Macam mana dia atur dia punya acara. Bagaimana diri dia juga itu di luar kefahaman manusia. Kita tidak akan mengerti. Dan seperti saya katakan, ingat, macam mana nak mengerti? Kita tidak wujud. Nak mengerti kita mesti wujud. Seperti ais di atas lautan. Nak mengerti tentang lautan, ais tu mesti wujud tersendiri. Makna dia tidak boleh wujud terzahir daripada air lautan. Dia mesti wujud terzahir dari yang lain. Kalau dia terwujud daripada air, daripada lautan, lautan boleh cairkan airnya, hilanglah ais itu. Kita juga, kita tidak akan faham. Kerana kita adalah penzahiran daripada zat, dan zat daripada yang maha halus. Kita tidak akan, kalau dia mau dia cairkan, habis kita. Dia hilangkan penzahiran itu. Semuanya binasa. Yang tinggal wajahku, itu yang maha halus. Habis semua, walhasil balik asal. Semuanya binasa, yang tinggal wajahku kekal abadi, iaitu yang maha halus. Habis kita. Kan? Jadi kita tidak wujud. Itu Imam Ghazali berkata, kau kenal diri kau kenal Tuhan kau tidak wujud. Kan? Macam mana nak faham dia? Itu pasal keesaan dia di luar kemampuan manusia. Itu pasal Profesor Muhammad Said Ar-Ramadan Al-Buti berkata, kalau kita boleh menggambarkan
sebesar-besar Allah tu kita boleh menggambarkan dalam otak, dalam minda kita. Hebat kita. Kita boleh merangkum kebesaran Allah dengan minda kita. Tidak boleh. Profesor Ramadan, anda dapat menggambar, jika anda dapat menggambar Allah berada di tempat tersebut, satu tempat kita boleh gambarkan semuanya. Ini bermakna daya penguasaan akal anda kepada segala sesuatu lebih besar daripada daya penguasaan Tuhan anda. Ya. Berarti kita boleh rangkumkan kebesaran Allah dalam minda kita. Oh, kita lagi terror daripada Allah kan. Mana boleh kan? Awak pun nak rangkumkan saya, awak boleh rangkum depannya. Belakang saya awak tak boleh rangkumkan. Awak tak nampak. Sama ada belakang saya dah ekor ke 2, 3 awak tak tahu. Kan? Awak tak boleh rangkumkan, awak tak nampak belakang. Macam mana awak nak rangkumkan Allah yang maha besar? Kan? Tak boleh. Kan? Kalau boleh, maka kita punya penguasaan kita, daya penguasaan kita lebih hebat daripada Allah. Itu Profesor Ramadan berkata. Hal ini membuktikan Allah tidak layak menjadi Tuhan. Kerana memiliki sifat serba kurang pasal kita boleh merangkum dia. Tak boleh. Kita tak boleh faham dia. Kan? Dan kita tengok di sini. Tetapi pada diri kita ni, dia ada sifat ilmu, kudrat, iradat dikasih dengan kita. Sedikit limpahan sifatnya untuk kita gunakan mengurus hidup kita. Dia kasih sikit. Itu pasal kita tak boleh angkat bangunan. Kita tak boleh angkat gajah. Kita tak boleh angkat lori. Kita tak boleh angkat pesawat. Tapi kita boleh angkat lidi. Lidi boleh angkat. Dia kasih kita sedikit kudrat dia. Dia kasih sikit. Sikit ilmu dia, iradat, supaya kita boleh menjalankan hidup kita untuk memikul beban taklif yang kerananya manusia diciptakan, untuk menggunakan dan memanfaatkan alam semesta. Itu dia kasih kita sedikit untuk pengurusan hidup kita. Dan ini sedikit pun datang daripada yang maha halus. Masih kita tidak kenal Allah, sebenar-benar Allah. Tidak kenal. Dan kita tengok juga, dan sesungguhnya kamu akan datang kepada kami sendiri-sendiri bila kita mati. Kita akan datang kepada Allah sendiri-sendiri dan kamu akan tinggalkan di belakangmu. Mana kita tinggalkan di dunia apa yang telah kami beri kepadamu. Betul-betul skrip semua tinggal. Skrip kita tinggalkan. Pasal sekarang jasad tertinggal, itulah baju sandiwara kita. Kalau itu baju Jawa lah kita. West mangan. Kalau baju tu boyan, nak kakek, nak benah. Kalau itu baju India, warna ke kan? Ikut baju kita berlakon. Bila baju tu rosak kerana penyakit seperti kanser, leukemia dan sebagainya, kerana ditabrak oleh mobil, dilanggar oleh lori rosak. Atau rosak kerana umur dia rosak dan sebagainya. Bila baju dah rosak, maka kita tak boleh berlakon lagi. Maka keluarlah jiwa kita masuk ke alam barzakh. Tinggalkan jasad itu. Tinggalkan skrip kita di belakang. Dengan itu tertinggallah memori. Memori pun tertinggal. Memori itu bersangkut dengan buku kita. Dalam buku kita, memori itu dalam kitab takdir tertinggal. Itu kamu tinggalkan di belakang kamu itu. Yang telah kamu kurnia, skrip itu semua tertinggal. Tidak dibawa. Jadi peperangan dunia pertama tidak bersambung di sana. Peperangan dunia kedua tidak bersambung di sana. Kalau tidak masih berperang Hitler dekat alam barzakh. Kan? Masih, atau kita sini bergaduh dengan mertua kita, bersambung kat sana. Kita kat sini bergaduh dengan adik-beradik kita, bersambung kat sana. Kita bergaduh dengan bekas suami kita, bersambung kat sana. Tak ada. Seperti kalau dalam sandiwara, dah cut, habis. Allah punya cut, habis. Kita tinggalkan strip, kita naik. Jiwa kita keluar yang suci, bersih, masuk ke alam barzakh. Semua tu tertinggal, termasuk memory. Dan di situ baru kita sekarang
Kalau kita baca ni baru kita faham. Demi sesungguhnya putuslah hubungan antara kamu. Habis. Isteri, suami, anak, mak, bapak, habis kau putuslah hubungan. Hilang lenyap daripada kamu. Apa yang dahulu kamu anggap dan sifatkan. Apa yang kita ingat. Konon kita lah yang mengolah anak kita sampai berjaya. Konon kita lah selalu jogging, badan kita sihat. Kita lah, kita. Tetapi bila sudah sampai masa ini semua tertinggal, baru kita faham apa yang kita anggap, kita sifatkan, ini semua adalah khayalan. Kan? Itu pasal Profesor Stephen Hawking berkata, tidak ada kebebasan memilih. Kebebasan memilih hanyalah satu khayalan. Kita ikut apa yang Allah SWT tetapkan. Tidak boleh kita pilih. Tak boleh. Jadi bila kita pandang, bila kita dah tinggalkan semua, jiwa kita masuk ke alam barzakh, ini semua tertinggal, baru kita tahu semua ini berlaku mengikut skrip yang tertulis untuk kita berlakon di pentas dunia ini. Bila habis skrip itu tertinggal dengan pentasnya sekali, di atas pentasnya, kita yang dulu daripada alam azali jiwa kita turun. Sekarang kita keluar daripada alam dunia ni, masuk ke jiwa kita masuk ke alam barzakh. Sama. Baru kita tahu semua yang kita ingat kita ada campur tangan, langsung tak ada. Dan datang kepada kamu keterangan dari Tuhan kamu, siapa yang melihat kebenaran ini. Kalau you faham bahawa ini semua adalah skrip. Bila you boleh terima ini adalah takdir, you tidak akan jadi marah. Untuk tidak ada amarah, kita mesti terima ini adalah skrip. Apa juga orang lakonkan adalah skrip. Semua dah tertulis. Awak ingat saya boleh angkat tangan begini, saya angkat tangan? Tidak. Nak angkat tangan Allah mesti tahu. Kalau saya angkat tangan Allah tak tahu, dia tak beramah bijaksana. Kalau saya angkat tangan tidak memerlu kelusan dia, berarti dia tidak berkuasa. Ini sebarang masa saya boleh angkat tangan tanpa tunggu dia luluskan. Tak boleh. Bila angkat tangan saja dia mesti tahu, dia mesti tahu. Kedua, bila angkat tangan dia mesti luluskan. Baru kita boleh angkat tangan. Dia tahu dia luluskan, dah tertulis di alam barzakh, di Lauh Mahfuz, sudah tertulis. Tak boleh lari. Kan? Jadi kita faham ni, maka kita tahu kita tak boleh lawan dengan kadar dan kadar. Jadi kalau kita faham ni, maka faedahnya terpulang kepada dirinya sendiri. Dan siapa buta akan bahayanya tertimpalah atas dirinya. Bukan kewajipan aku menjaga kamu. Rasulullah disuruh sampaikan. Kan? Jadi kita faham. Bila kita terima sesuatu tu skrip, insya-Allah kita tidak akan marah. Okey. Dan kita tengok ni. Tengok Nabi Nuh alaihissalam. 190 tahun berdakwah. Pengikut dia 80 orang aja. Ini termasuk 3 orang anaknya. Namun ini tak termasuk isteri dan anak dia. Habis. Walaupun dia Nabi, isteri dan anak habis. Tengok Nabi Lut, isteri dia habis. Kan? Dan tengok firman selepas itu. Bagi Allah, dia Allah. Kamu tidak akan faham dia. Jadi, bagaimana Nabi Nuh boleh hilang isteri dan anak dia? Tidak beriman. Bukan urusan dia, urusan Allah. Mesti fahamkan. Kenapa dia buat begitu? Allah. Kita tak boleh soalkan. Aku tidak ditanya. Dan kenapa Nabi Lut isteri dia menjadi orang yang tidak beriman? Kita tak tahu, itu Allah punya urusan. Walaupun dia Nabi, pada Allah, apa masalah? Kau Nabi ke bukan Nabi, kau tetap juga ciptaanku.
Kalau aku nak jahannamkan aku boleh. Itu pasal you tengok ni. Apakah setiap datang kepada seorang rasul membawa suatu pelajaran, kamu tak suka maka kamu bunuh. Berarti nabi-nabi pun dibunuh. Kenapa Allah tidak tolong? Apa? Itu Allah punya pasal lah. Dia tolong tak tolong kamu tidak faham. Kenapa? Itu urusan dia. Nabi pun kan, what's the big deal? Seorang putih, what's the big deal? Apa hebatnya dia Nabi pada Allah? Dia Nabi, saya Allah tetap Allah. Kalau Allah nak tuliskan dia punya takdir dia akan dibunuh, dia akan dibunuh. Bagi kalau orang putih, there is no big deal. Tak ada sesuatu yang masalah. Itu ciptaan dia. Walaupun Nabi ciptaan dia. Kalau dia nak tuliskan skrip dibunuh, dibunuh. Jangan, oh dia Nabi, Allah tak boleh bunuh. Itu anggapan kamu. Itu yang kamu beranggapan. Itu yang tadi dia punya firman. Itu anggapan kamu. Bagi dia, kau Nabi, kau tetap ciptaan aku. Kalau aku nak sesatkan anak engkau, isteri engkau, aku nak engkau dibunuh, aku punya suka. Jadi kita mesti fahamkan ini kebesaran Allah SWT. Jangan kita mengikat kebesaran Allah SWT. Dia tak boleh berbuat sesuatu pun, kan? Kita tengok ni. Dan membunuh nabi-nabi dengan jalan yang tidak benar. Tengok. Nabi-nabi dibunuh. Mengikut tafsir Al-Baidawi, mereka kaum Yahudi membunuh Nabi Ishaq, Zakaria, Yahya dan nabi-nabi yang lain. Mengikut Ibnul Qayyim, generasi selepas Nabi Musa, mereka pembunuh para nabi. Mereka membunuh Zakaria dan Nabi Yahya. Dan banyak nabi-nabi yang lain. Dan kita tengok juga ini, Nabi Yakub. Dia ciptaan. Dia nangis sampai buta. Apa problem, apa masalah dengan Allah? Oh, dia Nabi tak boleh buta. Siapa kamu? Terus saya cakap, kamu tidak faham tentang Allah. Bagi dia engkau Nabi ke engkau orang biasa, dia tak peduli. Kalau skrip dia kasih engkau buta, butalah. Oh, kau Nabi, kau tak boleh. Nabi pun dibunuh. Jangan cakap buta. Tengok pula Nabi Lot. Wah, macam-macam siksa Nabi Ayub. Macam-macam dia kena penyakit. Akhirnya sungguh aku ditimpa penyakit. Sedang kaulah saja yang lebih mengasihani dan daripada segala yang lain yang mengasihani. Dia berdoa, merayu. Maka Allah lepaskan. Nabi, Allah timpakan macam-macam mudarat bagi dia. Dia Nabi, dia bukan Tuhan. Tuhan itu satu. Dan kita juga tengok Rasulullah SAW. Walau Allah beri dia penghormatan, Allah berselawat atas Nabi. Malaikat-malaikat berselawat atas Nabi. Orang-orang beriman berselawat atas Nabi. Ya, satu penghormatan. Tapi Nabi tetap Nabi ciptaan. Nabi bukan Tuhan. Banyak sekarang mengagung Rasulullah SAW jadi martabat Tuhan. Itu kalau orang masuk dalam kefahaman Nur Muhammad. Muhammad tu namanya di langit adalah Ahmad. Dibuang M jadi Ahad. Jadi tak berbeza Ahad dengan Ahmad. Maka Bu Ya Hamka berkata, mereka sudah menaik tarafkan Nabi Muhammad seperti orang Kristian menaik tarafkan Nabi Isa menjadi Tuhan. Begitu juga orang kita menaik tarafkan Rasulullah SAW menjadi Tuhan. Tidak boleh. 124,000 Nabi-Nabi dihantar untuk mengenalkan manusia kepada Allah. Bukan pada Nabi-Nabi. Nabi-Nabi itu satu dia punya tugas. Mengenalkan Allah kepada manusia kepada Allah. Bukan mengenalkan pada diri dia. Tapi kita tengok. Orang yang tidak mengenal Allah. Dia membesar-besarkan Rasulullah. Sehingga tiap-tiap tahun kita tengok Maulidul Nabi, Maulidul Rasul. Wow, sampai 10 hari, 11 hari. Tapi dalam situ ada yang komersial cari wang ringgit. Kerana banyak orang memberi derma. Setiap kali buat ni dapat duit banyak.
Itu satu komersial. Kedua, jadi orang semacam jadi gian, mabuk dengan Maulid Rasul. Masuk bulan Maulud semua orang jadi gairah. Mana Allah? Mana Allah? Mana Allah? Kenapa tak satu hari dalam setahun kamu buat satu dunia gairah menghargai Allah? Terima kasih Allah di atas segala pemberianmu kepada kami manusia di dunia ini, sama ada kami tahu ataupun tidak. Terima kasih ya Allah. Satu hari kita bikin satu keramaian menghormati Allah SWT. Dan ini Kristian ada buat. Setiap tahun dia panggil Thanksgiving Day. Hari kesyukuran. Dia ada buat. Orang Islam Maulid Rasul. Maulid Rasul. Ditanya Adawiyah, engkau setiap masa ingat siapa? Dia kata, aku hanya kenal Allah dan aku ingat Allah saja. 124,000 Nabi-Nabi dihantar untuk mengenal Allah. Kalau mengenal Rasul dia, ini suatu terbalik. Terbalik. Dan bila kita mengagungkan Rasul dia, akan sudah kita tengok terjadi Rasul dia menjadi Tuhan. Rasulullah. Pada Rasulullah. Tapi dia kata Ahmad tu tanpa M menjadi Ahad. Tidak berbeza Muhammad dan Allah. Oi. Begitu sekali. Mau jaga. Walau Allah beri kehormatan pada Rasulullah. Berselawat atas Nabi. Tapi sebagai ciptaan. Allah juga memanggil Nabi Ibrahim Halilullah. Dan sahabat Allah. Halilullah, sahabat. Tapi tidak membuat Nabi Ibrahim tu menjadi Allah, Tuhan. Tidak. Begitu jangan. Mengagungkan Rasulullah sehingga menjadi Tuhan. Tak boleh. Kan? Tengok ni. Rasulullah pun kena uji teruk. Allah apa peduli. Masa di pulau Rasulullah. Kuarantin gitu. Dia punya sanak saudara di pulau kan, di kuarantin kan. Dan masa itu meninggal akan Abu Talib dan isteri dia Khadijah pada masa itu. Masa-masa dalam kesempitan tu hilang dua manusia yang begitu hebat sokong pada Rasulullah. Allah peduli apa? Kau ciptaan aku. Saya nak sampaikan ni supaya kamu faham. Manusia tetap manusia. Allah tetap manusia. Allah walaupun kau Nabi. Bila Rasulullah direjam kaki dia sehingga berdarah. Kan? Dia pergi Taif untuk dakwah kerana tak diterima di Masjidil Haram. Dia pergi Taif di Mekah. Dia pergi Taif. Dia rejam batu kaki dia berdarah. Ada Allah tolong dia? Tidak. Ini ujian kau, urusan kau jalankan. Kan? Kau manusia. Kan? Dan gitu juga Allah engkau tidak sedikit pun wahai Muhammad. Macam apa ini dalam perang Uhud. Rasulullah luka kena panah melekat besi sehingga satu sahabat menggunakan gigi tarik itu besi melekat. Kalau tidak salah di salah satu anggota baginda tarik. Jadi Rasulullah bersabda, apa untungnya kau kaum Quraisy mencederakan Nabi yang dihantar kepadamu. Maka turun ini firman. Jibril sampaikan, engkau tidak berhak sedikit pun dalam urusan ini. Sama Allah terima taubat dia atau menyeksa mereka, itu Allah punya suka. Ini menunjukkan manusia. Allah. Jangan kita menjadikan manusia itu sebaya dengan Allah. Tak boleh. Ini saya nak tunjukkan. Aku mendapati kamu bingung. Rasulullah SAW. Manusia biasa. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Betul. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentu aku buat banyak kebajikan.
Dia manusia biasa. Jangan kita agung-agungkan dia terlampau sangat sehingga menjadi sebaya dengan Allah SWT. Tak boleh. Dan dia nak tunjukkan nak Abu Talib beriman. Abu Muttalib beriman, Abu Talib beriman, Khadijah beriman. Dia tak dapat. Abu Muttalib datuk dia pun dia tak dapat tolong. Abu Talib bapa saudaranya pun tak dapat tolong. Ini dua tak dapat dia tolong kan. Khadijah okeylah. Cuma Abu Talib kan Abu Talib dengan Abu Talib dia tak dapat tolong. Dia sedih. Tapi Allah Tuhan, bukan kamu boleh beri petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Allah yang beri petunjuk. Oi, ini datuk dan bapa saudara Rasulullah. Kenapa tak boleh Allah tolong? Siapa Rasulullah? Dia ciptaan. Fahamkan Allah tetap Allah. Kalau dia nak tolong, dia nak tolong, dia punya pasal. Kita tak boleh memahami Allah SWT walaupun sedikit pun. Ya, kita sayang Rasulullah. Kita rindu Rasulullah. Tapi tidak boleh melebihi Allah SWT. Manusia sebagai manusia. Dan itu tugasmu hanya menyampaikan Muhammad. Kalau diorang berpaling, kan, kalau itu buat dadamu sempit ke apa kan, itu Allah tak kisah. Allah berfirman, kalau aku mendaki menjadikan semua dalam petunjuk, aku boleh buat begitu. Jangan kamu jadi orang yang jahil. Jahil. Allah berfirman, jahil. Manusia tetap manusia. Allah tetap Allah. Kita boleh sayang cinta Rasulullah sebagai manusia. Jangan melebihi itu. Rasulullah kata, aku adalah manusia biasa seperti kamu. Kan? Lain-lain Nabi pun manusia biasa. Nabi Ibrahim pun yang dipanggil sahabat Allah, Khalilullah. Orang biasa. Mau jaga kan. Bukan saja itu. Orang-orang wali-wali Allah pun dibunuh. Pendakwah-pendakwah Allah juga dibunuh. Kan Nabi-Nabi pun Allah tidak tolong. Kan. Ini skrip, ikut skrip lah. Serta kamu membunuh orang-orang yang menyeru manusia supaya berlaku adil. Bunuh. Skrip. Semua ikut skrip. Maka tidakkah orang-orang beriman mengetahui bahawa sekiranya Allah mendaki, tentu Allah beri petunjuk kepada semua. Kita tak boleh faham dia. Jangan cuba nak memahami dia. Lagi kita tidak wujud. Pasal itu orang bunuh 100 orang pun masuk syurga. 100 orang dia bunuh. Pelacur kasih anjing yang nak mati kehausan minum. Diampunkan segala dosa. Kita tengok juga wahai orang yang beriman, sesiapa di antara kamu berpaling tadah agamanya. Ini alim ulama syariah mengatakan orang yang murtad tidak berpaling tadah dari agamanya. Ada yang mentafsirkan yang tidak bangun mempertahankan Islam. Maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang dia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan dia. Di sini saya nak tunjuk Allah boleh ubahkan satu ummah kepada ummah yang lain. Seperti kita sekarang berhadapan dengan COVID-19 dan ini strain yang kedua datang ni, lagi hebat kan. Dan Allah kau nak hapuskan kita semua. Kerana apa? Dunia barat membenci Tuhan. Islamofobia, seluruh negara barat termasuk China, India, Myanmar membenci Allah. Dan ulama syariah kita diam diri, tidak mempertahankan kebesaran Allah dan tidak memberi kata dua kepada ekstremis, radikal dan sebagainya. Dia tidak bersatu, bersuara dengan keras mengutuk radikalis, ekstremis. Maka seperti subahatlah dengan mereka. Maka jadilah mereka. Tidak boleh habis. Dan dunia barat membenci Allah. Kalau semua benci Allah, ini firman dia. Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan dia. Kan? Itu saya dah bersyarah tentang ini. Kan? Mau jaga ini. Kan? Hanya dengan keredaan Allah lah kita masuk syurga. Bukan dengan amalan kita.
Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap Allah buat tu ada hikmah, ada guna sebenarnya, ada keadilan. Itu pasal, dan dialah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan sungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui. Kita tidak akan tahu, hanya dia beritahu baru kita tahu. Kan? Kita macam robot menunggu program kita. Kenapa begitu? Kerana segala-galanya bergantung kepada Allah. Ini skrip dia. Dia pengarah. Ini skrip dia. Kan? Dan itu kita kena ikut skrip dia. Kamu akan tinggal menurut yang terkandung dalam kitab Allah sampai hari kemarin. Ini kita mesti ikut skrip dia. Kan? Dan kita akan ikut skrip dia seperti kita dilambung-lambungkan oleh obat takdir Allah SWT. Kan? Dan kalau kita faham juga, seniman seniwati pun dia juga yang zahir dan batin. Itu pasal Imam Ghazali, kau kenal diri kau kenal Tuhan kau, kau tidak wujud. Dan inilah kita dapat skrip, kita berlakon di dunia ini. Inilah sandiwara dia. Senda gurauan, main-mainan. Inilah kehidupan dunia, sandiwara dia. Ya? Dan namun begitu dia tetap adil. Nah, ini yang kita tunjuk pada orang kafir. Maka dan dikeluarkan kamu baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dia jumpa terbuka. Ini yang tergantung di leher kita tu. Kitab yang terbuka, inilah kita punya apa? Video. Bukan buku tau, video. Kitab tu boleh jadi video. Kitab yang terbuka tu itulah video. Maka kita bangkit, kita tengok video kita, oh, ini lakonan aku di dunia rupanya. Kan? Kita semua 33 tahun kita tengok. Inilah, dan itu bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Itu kita punya video. Itulah hisap kita. Ini ahli sufi pegang ini. Bukan dari depan, dari kiri, dari kanan. Itu ahli syariah. Ahli sufi kita pegang ini. Inilah kitab amal perbuatan kita yang terbuka. Kita dibangkitkan dengan jasad yang baru, 33. Kita akan disuruh tengok video kita, kitab yang terbuka. Dan baru kita sedar, oh, dulu aku kat dunia, aku sepolan-sepolan, aku berlakon sepolan-sepolan kan. Nah, ini cukuplah hisap bagimu. Bila kita tengok, kita tahu inilah hisap bagimu. Itu tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagai tetapnya kalung pada lehernya. Itu dia. Buku amal kita tu. Dan itu buku amal kita lah kitab hisap kita di belakang hari. Dan dari kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah permainan dan senda gurau, dan sungguhnya negeri akhirat. Sesungguh negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar-benarnya kalaulah mereka mengetahui. Dia tidak cakap kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurauan untuk orang Islam atau untuk orang kafir. Tak, untuk semua. Dan sungguh akhirat tu kehidupan yang sebenar-benarnya untuk semua. Dia tak cakap untuk orang Islam. Dia cakap untuk orang Islam, tidak. Untuk semua. Kalau mereka semua mengetahuinya, kan? Maka tidak ada seorang pun mengetahui satu persatu persediaan yang Tuhan, mana itu syurga tu sangat cantik. Tidak dapat kita terangkan keindahan syurga tu. Tersembunyi bagi kita. Dirahsiakan, atau maka tidak ada seseorang pun, kafir ke Muslim ke, tahu tentang ini. Tentang kecantikan, keindahan syurga. Dirahsiakan untuk mereka. Mereka beriman tak beriman sama. Bila dia bangun umur 33 dengan jasad yang baru, jasad yang lama yang penuh dosa, so hancur. Jasad baru. Tidak ada dosa pada jasad yang baru ni. Dan jiwa tidak berdosa. Kerana yang dosa itulah jasad. Tapi jasad yang lama so hancur. Kita dibangkitkan jasad yang 33 baru, tak ternoda, bersih. Kan? Walaupun kafir pun sama.
yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal saleh yang mereka telah kerjakan. Apa amal-amal saleh? Apa yang Allah perintah suruh dibuat. Bila seorang ikut perintah Allah, itulah amal-amal yang saleh. Dan kita semua ikut skrip kita, tak ada kata dua. Kafir skrip, kafir ikut sampai mati. Islam skrip Islam sampai mati. Perempuan skrip perempuan sampai mati. Lelaki skrip lelaki sampai mati. Kita taat menjalankan perintah Allah. Inilah amal-amal saleh yang mereka kerjakan. Dan aku tutupkan keindahan syurga itu daripada mereka sehingga mata mereka tidak bisa melihat dan telinga tidak bisa mendengar dan tak bisa terlintas. Dan cantiknya sungguh hebat. Mereka, Allah tidak tulis orang Islam. Mereka kan. Dan di sini kita tengok, maka dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arahnya bertasbih sambil memuji Allah dan diberi keputusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil. Allah akan beri keputusan yang adil. Kan? Itu orang kafir dapat menerima. Kau ini hanyalah lakonan. Akhirnya semua dapat habuan. Mereka berterima. Dan mereka akan kata segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kan? Dan di sinilah kita tengok bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya. Dan tentunya sesungguh Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia. Inilah kedudukan ahli sufi. Kita tak nak bergaduh dengan ahli syariah. Kita cuma minta, okey, kamu ada kedudukan kamu. Kami ada kedudukan kami. Kita ada dalil, kamu ada dalil. Biar kita serahkan dengan Allah. Kerana Allah berfirman, jangan kamu memikirkan, jangan kamu menetapkan, celakalah kamu. Jadi kita serah pada Allah. Dengan itu Islam dapat diterima oleh yang bukan Islam. Sampai di sini saya balik kepada Bayu. Ya, terima kasih Ustaz atas kiranya malam hari ini. Ya, tak terasa dah 2 jam ya Ustaz. 2 jam. Ustaz akan dilanjutkan pertanyaan atau kita langsung zikrullah Ustaz? Saya serah pada Bayu. Oke, baik. Baik, mungkin singkat aja ya, 1 atau 2 pertanyaan untuk sahabat yang ingin bertanya, dipersilakan. Kalau tidak ada nanti kita langsung ke zikrullah. Baik, dipersilakan seperti biasa untuk yang akan bertanya 1-2 pertanyaan singkat. Silakan raise hand atau buka mic. Dipersilakan. Ada? Atau melalui chat? Chat juga tidak ada Ustadz, ini bersih. Oke, ada? Kalau tidak ada kita lanjut zikrullah. Baik. Tidak ada Ustadz, silakan Pak. Baik. Jadi zikrullah juga orang-orang yang baru, sahabat-sahabat yang baru, ya, kalau ada susah nak ingat Allah, ingat nama dulu. Seperti Fatimah, tentu bila you ingat nama you Fatimah, you tidak eja dan you tidak bayangkan muka kamu. Dari Fatimah tu tukar pada Allah dan tentu seperti kamu tak bayangkan muka kamu, kamu tak tuliskan nama kamu dalam mindah kamu. Begitu juga bila ingat Allah. Jangan kita bayangkan, jangan kita tulis alif lam lam ha, jangan. Ingat saja, ingat. Kerana dia tidak serupa dan tidak boleh diumpamakan. Dan kita tak ada data tentang dia. Jadi mari sahabat kita ingat Allah, bismillah, ingat Allah dan fokus pada tumpukan mata hati kita pada ingatan Allah itu kunci dan istiqamah. Bismillah.
Sudah 5 menit, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu depan. Minggu depan cuma soal pertanyaan-pertanyaan. Saya tidak silap lah. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.